Jadi sekarang ni kita bincang tentang hu. Saya nak sebut pun saya takut. Apa sebenarnya yang nak dicapai? Ada tak lagi? Keselepas ni ada tak lagi? Macam Ustaz sebut tadi, memang ada anta, nahnu, macam kita hafal bomir pula kan. Tapi kena ingat, ini sebenarnya bukan daripada al-Asy'ariyah yang tulen. Ini juga bukan daripada ahli sunnah ataupun as-salafiyah dan sebagainya. Ini daripada batiniyah. Pasal itu kita tak boleh faham luaran, dia ada hakikat dia. Mungkin Ustaz Nodrus boleh bongkar lagi. Kan boleh. Bukan bongkar, sampaikan. Okey, sila. Terima kasih kepada Ustaz Rizal dan juga terima kasih kepada Ustaz Salman atas kemarahan itu. Dan saya ingin menyokong kebimbangan beliau is valid. Itu bukan kita panggil sebagai intellectual exercise. Bukan agak-agak mungkin satu hari nanti mungkin akan lebih teruk. Dah berlaku pun sebenarnya dalam sejarah Islam. Sudah berlaku pun. Saya akan berikan contoh-contoh ni sebentar lagi. Saya nak bawa satu ayat Al-Quran, saya harap kita dapat pegang ayat ni, bawa balik. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayajzauna ma kanu ya'malun. Apa Allah berfirman? Bagi Allah nama-nama yang baik. Seru, panggil Allah dengan nama-nama yang baik itu. Dan tinggalkan mereka-mereka alladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan mereka-mereka yang mengalihkan nama-nama Allah daripada maksudnya yang sebenar. Ilhad. Ini maksud ilhad. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas. Apa yang mereka buat tu Allah akan balas. Apa maksud ilhad dalam ayat tersebut? Dalam tafsir Al-Kabir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, kita ambil pandangan, walaupun tadi yang disampaikan oleh Ustaz Salman tu, saya bersama dengan beliau, dan ada juga ulama-ulama Asy'ariyah yang mengkritik pandangan Imam Al-Ghazali dan Imam Fakhruddin Ar-Razi tadi tu. Di mana Imam Ghazali mengatakan bahawa la ilaha illallah tu tauhidul awam, itu ucapan orang awam, level bawahan. Level atas lain. Syekh Mustafa Sabri, mufti terakhir Khilafah Uthmaniyah, mengkritik terus terang Imam Al-Ghazali dengan kenyataan dia yang itu. Dia kata ini penipuan. Ini satu kenyataan yang fasid, yang rosak. Sebahagian pihak tak boleh terima lah. Dia kata siapa Syekh Mustafa Sabri nak mengkritik Imam Ghazali? Soalan saya mudah, siapa awak untuk menolak kritikan Syekh Mustafa Sabri kepada Imam Al-Ghazali? Huwa Asy'ari, huwa alim kabir yang mengkritik pandangan Imam Al-Ghazali. Tidak ada masalah, dan kita lihat pandangan beliau dan pandangan beliau lebih kuat dalam isu ini. Dan saya bersama-sama dengan Syekh Mustafa Sabri dalam isu ini. Itu adalah satu kenyataan yang tidak patut sebenarnya. Ini kita boleh terima sebagai zallatul ulama, zallatul alim, satu kegelinciran. Sayangnya disokong juga oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Saya kata kemarahan Ustaz Salman ini sebenarnya bukan kemarahan yang kosong, yang valid sebenarnya. Sebab apa? Imam Fakhruddin Ar-Razi kata ilhad tadi itu ada 3 maksud yang Allah kata dalam Quran tadi itu. Surah Al-A'raf ayat 180. Pertama sekali, awak ilhad dengan nama Allah, iaitu awak berikan nama Allah kepada makhluk. Contoh yang diberikannya adalah nama Al-Lat dan Al-Uzza. Didakwa bahawa nama-nama berhala ini, Al-Lat dan Al-Uzza ni adalah distortion ataupun permainan dengan nama Allah. Allah Al-Lat. Allah itu muzakkar, Al-Lat itu muannas. Tapi dia ada kaitan. Begitu juga dengan Al-Uzza. Nama berhala Al-Uzza ni didakwa mereka ambil daripada perkataan Al-Aziz. So ada berlaku permainan di situ. Ini salah satu contoh ilhad. Nombor 2, memberikan kepada Allah nama-nama yang tak layak bagi Allah. Contoh, kita panggil Allah sebagai Abul Masih, ayah kepada Al-Masih Isa. Dan yang ketiga, Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, menggunakan perkataan-perkataan yang tidak difahami maknanya dan dinisbahkan kepada Allah. Ini termasuk dalam ayat tadi, ilhad, penyelewengan ke atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini saya akan bagi contoh. Permainan dengan nama Allah ni sudah sampai ke tahap, saya bacakan sedikit. Di dalam kitab, saya panggil ini kitab sihir, Syamsul Ma'ariful Kubra,
yang ditulis oleh Ahmad Al-Buni, yang didakwa sebagai dia ni wali Allah, arif billah oleh sebahagian pihak. Ini masalah dia bila kita label orang seperti ni sebagai wali, sebagai arif billah. Tapi kandungan kitabnya mengandungi sihir yang jelas. Dia mendakwa bahawa ada sebuah zikir yang dizikirkan oleh kawan dia, kawan seangkatan, seperguruan dia, yang mengandungi lafaz apa tau? Ada orang gelak-gelak kata, nanti haha hihi huhu lah kan. Daripada huhu jadi haha, jadi hihi. Rupanya ada dah. Dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra ni, ada zikir ya. Saya ada kitab itu. Hadhil asma', iaitu nama-nama yang merujuk kepada Allah. Ha ha, hi hi, hu hu, yah yah, ah. Segala apa yang awak boleh bayangkan sebenarnya dah pernah ada orang main dah. Segala huruf-huruf dalam bahasa Arab tu, saya suspek semua dah digunakan untuk dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ha hi hi hu hu, yah yah, ah, apa benda ni? Bagi saya ni ilhad. I don't care if you call him a wali Allah. What is wali? What wali is this? Apa wali macam ni? Apa arif billah begini? Ni wali Allah ke wali syaitan? Kita harus tanya diri kita. Golongan yang banyak sangat sangka baik ni, kalaulah ini adalah penghinaan kepada nama Allah dan awak amalkan, ke akhirat nanti bagaimana nak jawab dengan Allah? Ya Allah, aku tak tahu, aku ingat dia ni wali, kan? Dah tak tahu dia ni wali ke bukan wali, kenapa pergi ikut, kenapa pergi buat? Nabi dah tinggalkan sunnah yang jelas, ikut. Nah, ni suka bermain dengan kesamaran. Ada lagi dahsyat daripada tu. Saya bacakan sikit. Ini ada dalam zikir-zikir tarekat yang mu'tabar. Yang saya harus ingatkan ya, ramai orang yang mengamalkan tarekat, membaca wirid-wirid tarekat ni, dia orang tak duduk baca sepatah-sepatah dan tanya syekh dia, apa makna wirid-wirid ni sebenarnya? Kenapa saya berani katakan begitu? Sebab ada seorang bekas syekh tarekat daripada Mesir, Dr. Syekh Mahmud Al-Murakibi. Dia ni bekas syekh tarekat. Tarekat Khalwatiyah, Auniyah, Uyuniyah, Khatmiyah dekat Mesir. Ini tarekat mu'tabar dekat Mesir. Dia tinggalkan tarekat selepas dia mendapati sebahagian zikir-zikir ini mengandungi kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kemungkinan mengandungi nama-nama syaitan. Dan sebahagiannya mengandungi pujian kepada Nabi Muhammad, seolah-olah menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa akidah batinah yang saya sebut tadi itu. Ada dalam aurat sebahagiannya. Tapi banyak orang tarekat dia tak tanya, dia ikut sebab sifat tadi yang saya sebut tadi tu. Guru cakap, kita dengar aja, dia wali Allah, kita siapa? Makam dia tinggi, aku makam rendah. Ini bukan benda main-main. Ini bukan benda main-main. Antara yang ada dalam zikir-zikir mereka adalah kadin kardadin kardahin dah. Bahya bahyat bihayhat. A'udzubillah min zalik. Kalau ini adalah nama-nama syaitan, saya sampaikan ala sabilit ta'lim, untuk mengajar, untuk memberitahu, supaya jadi marah dan jadi tak suka. Dan supaya awak sedar benda ni dah masuk pun. Dia bukan mungkin nanti, dah masuk pun. Bad'aq, mahbabah, suarah, mahbabah, saqfatis, saqatim, ahunun, qaf, adumun, hammaha. Nama Allah buruknya di telinga ni. Kalau ini nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dakwa ini adalah nama-nama Allah dalam bahasa apa? Dalam bahasa Syriani. Dan yang suka guna perkataan-perkataan ini adalah kitab-kitab sihir Arab, kalau awak nak tahu. Nama-nama ni bersepah dekat dalam kitab Syamsul Ma'arif Al-Buni itu. Dan dia dakwa bahawa nama-nama ini adalah nama-nama Allah yang digunakan oleh ahli-ahli falsafah purba. Dia mengakui ahli falsafah, bukan Nabi. Ahli-ahli falsafah purba, hukama dia panggil. Yang kemudian disampaikan kepada Sulaiman bin Daud. Baru disampaikan kepada seorang Nabi. Lepas tu diteruskan oleh seorang yang bernama, saya lupa nama dia, Sakrutius ke apa benda. Kita tak tahu bangsa apa orang ni. Dia kata ini nama-nama Allah. Abdul Aziz Ad-Dabbar, salah seorang pemuka tarekat Ahmadiyah, mendakwa bahawa bahasa Syrianik ini ataupun Suryani ini adalah bahasa malaikat
Dan wali-wali ni bila mereka bertafakur, bila mereka berzikir, mereka berkhalwat, mereka dengar zikir-zikir malaikat-malaikat ini, maka mereka ikut. Tapi kalau kita buat sedikit kajian, Allah bila bercerita tentang sihir dalam Al-Quran, Allah kata diturunkan di mana? Bibabila Harut wa Marut. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Babylon ni bahasa yang diguna bahasa apa? Syriani, Syriac language. Sebab tu sihir-sihir yang ada dalam kitab-kitab Al-Buni, Manba' Usul al-Hikmah, Syamsul Ma'arif al-Kubra, dia banyak guna bahasa Syriani ni yang orang tak faham makna apa dia pakai. Sudah ha hi, nama-nama yang tidak dikenali ini. Lepas tu awak dengar ni, ini merinding bulu roma kita. Saya tak perlulah sebut nama tarikat apa yang amal ni. Awak boleh cari, awak akan jumpa. Sampai ke tahap sa'altuka bil ismil mu'azzam qadrahu bi ahwaj jaljalud bihal halat. Aku menyerumu, aku memintamu dengan nama yang diagungkan. Apa nama-nama yang diagungkan itu? Ahwaj jaljalud bihal halat. Bila tanya dia apa makna ni? Dan Syekh Dr. Mahmud Al-Murakibi ni, dia pernah bertanya kepada syekh-syekh tarikat yang berada di Mesir pada waktu itu. Tanya apa makna Syrianic words yang ada dalam wirid-wirid kita ni. Kata-kata mereka pun tak tahu makna dia apa. Ini syekh tarikat. Sebab tu jangan terkejut bila anak-anak murid pun tak tahu. Syekh tarikat pun amal sebab apa? Syekh dia ajar dia. Maka kita sangka baik, kita amal. So Dr. Mahmud, Syekh Mahmud ni dia tergoncang jiwa, dia kata, macam mana kita boleh amalkan benda macam ni? Something is seriously wrong dengan sebahagian wirid-wirid tarikat ini. Dan saya tak kata semua. Dan tadi bila saya kata who tu merujuk kepada sebahagian akidah batiniyah, saya tak kata semua orang yang mengamalkan who faham apa yang dia buat. Saya tidak menuduh mereka sebagai batini. Tapi saya menceritakan punca dia. Dan jangan terkejut kalau ada orang-orang tarikat pun tak faham dan tak tahu punca ni daripada mana. So saya tidak menuduh orang yang mengamalkan who batini. Tidak. Jangan salah faham apa yang saya sampaikan. Kemudian ada pula tahfalush allazi lahu mulkus samawati wal ard. La haula wala quwwata illa billah. Tahfalush yang memiliki kekuasaan langit dan bumi. Siapa tahfalush ni? Apa makna tahfalush ni? Apa tadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kata? Termasuk dalam ilhad, memanggil Allah dengan nama-nama yang tidak difahami maksudnya. Ni ilhad ini. Bukan saya yang kata. Syarat-syarat yang Imam Fakhruddin itu tetapkan memang kena kepada orang-orang yang buat begini. Sampai ke level ini, diseru. Dan nama-nama ini ada dalam kitab-kitab Al-Buni, seruan-seruan kepada Afrit ini. Dan dia berterus terang, kadang-kadang kita kena seru Afrit. Maradatus syayatin kita boleh seru. Ini apa benda yang dah masuk dalam agama kita ni? So we have the right to be angry. Kita ada hak untuk marah dan kita kena persoal mereka. Dan saya seru kepada orang-orang tarikat yang ada benda-benda ni di dalam amalan aurat kamu. Fardu ain bagi anda untuk bertanya kepada syekh-syekh tarikat anda. You have to tanya dulu kan, apa makna ni syekh? Apa yang saya baca ni, syekh kena jelaskan kepada saya. Kalau syekh tak nak jelaskan, awak tahu apa awak kena buat. Sebab kalau ini nama syaitan, apa awak nak jawab dekat akhirat nanti? La haula wala quwwata illa billah illa aliyil azim. Soalan kedua, Ustaz Mak Melaya tadi. Kenapa dia orang buat macam ni? Apa yang dia orang nak dengan zikir-zikir ni sebenarnya? Kenapa ada zikir-zikir pelik, asing-asing seperti ini? Secara ringkas saya nak jawab. Mereka ni biasanya ada membuat dakwaan-dakwaan yang sangat melampau. Saya adalah wali kutub, Allah yang lantik, Nabi yang lantik. Saya adalah Mahdi, kami akan menjadi penolong Mahdi. Dakwaan-dakwaan yang Masya Allah, Tabarakallah, dakwa-dakwi untuk diri mereka. Jadi bila dah dakwa-dakwi begini, mestilah ada sebahagian pembuktian. Syekh kata, Syekh Kutub, Ghauth, ada ke hadiah-hadiah khas daripada Allah untuk wali kutub ni? Di situ dia bawa hadiah-hadiah khas dia. Tuhan telah memberitahu saya nama rahsia dia. Ni tarikat kita je yang ada.
Tuhan dan Nabi telah mengajar saya zikir-zikir tertentu yang khas, special. Ini cara mengikat murid ini, to make the tariqah exclusive. Tak ada dalam tarikat lain, hanya dalam tarikat kita. Ini terus daripada Tuhan. Ini amalan yang Tuhan beri. Ini jadual Tuhan yang khas untuk kumpulan kita, jamaah kita. Orang kita suka keistimewaan, bukan orang kita je, semua manusia. Bila dengar istimewa, you je ada, dia sangat menarik perhatian orang lain. So ini strategi mereka. Dan antaranya juga adalah untuk memasukkan sihir dalam amalan. Memasukkan nama-nama syaitan atas tujuan-tujuan yang memang jahat. Nah, ini antara dua sebab utama kenapa zikir-zikir seperti ini dimasukkan. Ini juga diakui oleh salah seorang bekas syekh tarekat daripada Sudan. Bekas syekh tarekat bukan yang baru-baru masuk, bukan yang tepi-tepi. Syekh tarekat. Nama dia Syekh Hamid Adam. Dia pun pernah melalui khalwah dan sebagainya dan dah ditabalkan sebagai syekh tarekat dia. Dia kata memang ada nama-nama jin dan syaitan di dalam seruan-seruan kami. La haula wala quwwata illa billahil azim. Kenapa saya begitu passionate? Sebab ini bukan benda besar dan dia dah masuk lama dah. Kita dekat sini mungkin baru nak tahu dan baru nak critical of the aurat and the azkar yang telah dibaca lama. Dalam sesi saya dengan Dr. Rozaimi pada sesi yang lepas di One Center Perlis, pernah diceritakan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang berlaku di tanah Melayu ini, tarikat Syatariyah pada zaman dia mengamalkan zikir apa? Aum, 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 aum. Yang bagi dia sama dengan Om Hindu. Dah jadi ke belum benda ni? Dah jadi. Bukan di sana tapi di sini. Jadi kita kena tahan, kita kena tolak balik. Kita tidak boleh membiarkan perkara ini berterusan dan fenomena ini berterusan dan dipandang enteng. Tak, ini bukan benda enteng. Ini termasuk dalam syarat perkara-perkara yang secret dalam agama kita. Muqaddas dalam agama kita. Wajib ke atas kita untuk jaga, tak kira apa bidang kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Nur, sangat mengejutkan. Saya minta sekali lagi lepas daripada forum ni untuk saya belajar sebutan-sebutan tersebut. Aflush, apa lagi? Taflush, apa tu? Saya akan talaki secara musyafah. Oh, kita akan ijazah. Okey. Last, sebagai penutup